Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Market luar negara yang mana jadi pilihan kepada kita untuk melabur. Dalam masa beberapa bulan kebelakangan ini, kita disajikan dengan berita tentang kejatuhan pasaran saham Bursa Malaysia sebelum berlaku sedikit kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Pelabur asing telah menarik keluar pelaburan mereka selama 12 minggu berturut-turut sebelum mereka menjadi pembeli bersih pada minggu lalu. Situasi ini menjentik pemikiran saya untuk sama-sama melihat keadaan pasaran saham luar negara. Adakah situasi kejatuhan yang sama sedang berlaku? Adakah terdapat prospek pelaburan yang lebih menarik dalam pasaran luar negara yang kita boleh ambil kesempatan dari kenaikan yang berlaku? Majalah kewangan Share telah mengeluarkan satu artikel Investing Around the World. Saya akan ringkaskan kepada anda tarikan pasaran luar negara ini serta risiko yang perlu dipertimbangkan dalam mencipta peluang untuk mempelbagaikan pelaburan ke seluruh dunia. Yang pertama, pasaran Amerika Syarikat atau US Market. US Market memberikan peluang kepada anda untuk menyertai pasaran saham yang mempunyai kecairan paling tinggi di dunia. Kecairan atau liquidity ini membolehkan pemegang saham dapat jual dan beli pada harga yang hampir sama dengan harga semasa dengan cepat. Di sini juga terdapat syarikat-syarikat gergasi dunia seperti Meta, Tesla, Nvidia dan Alphabet, iaitu syarikat yang memiliki jenama Google. Pasaran yang sangat dinamik ini menjana pendapatan lebih 70% secara domestik, lebih tinggi berbanding pasaran lain. Membeli saham dan bond juga mendedahkan pelaburan kepada rezerv mata wang dunia iaitu dolar Amerika Syarikat atau USD. USD seringkali naik dan mendapat manfaat apabila berlakunya ketidaktentuan pasaran dunia. Walaupun US kerap kali berhadapan dengan skandal kewangan, pasaran saham Amerika Syarikat yang dikawal selia dengan baik memberi perlindungan kepada para pelabur selain pelaksanaan kepada undang-undangnya yang ketat. Risiko yang perlu diperhatikan adalah pasaran US telah menunjukkan kenaikan yang kukuh dalam beberapa bulan kebelakangan ini selain kenaikan tahunan yang memberasakan untuk 10 tahun terakhir. Ini menyebabkan sentimen semasa menjadi kayu ukur penting sebelum membuat pelaburan mengatasi penilaian asas atau fundamental sesuai syarikat itu. Beberapa komponen valuation yang terlebih nilai seperti adjusted PE ratio mendedahkan saham-saham ini kepada kejatuhan atau pullback di masa akan datang. Dalam 10 tahun terakhir ini, S&P 500 telah meningkat sebanyak 10.7% dan Nasdaq 100 telah mencatatkan kenaikan sebanyak 17.7%. Pasaran UK. Berbanding pasaran lain, pasaran UK tidak begitu memberasakan buat masa sekarang. Walaupun begitu, kenaikan indeks tetap berlaku dan dijangka terus memberikan pulangan yang baik kepada pelabur. Satu perkara yang menarik adalah lebih 50% pendapatan syarikat-syarikat ini diperolehi daripada luar UK susulan kepelbagaian perniagaan merintas geografik setempat. Risiko yang perlu diperhatikan, cabaran utama pasaran ini yang juga menjadi cabaran utama dunia adalah inflasi. Selain itu, kadar faedah yang kekal tinggi meningkatkan perbelanjaan perniagaan serta memberi kesan kepada nilai pembayaran hutang dengan lebih banyak. Dalam situasi ini, kita dapat lihat Brexit tidak membantu menambah nilai selain mengakibatkan gangguan pada rantaian bekalan makanan yang seterusnya meningkatkan kos makanan sedia ada. Secara keseluruhan, dalam masa 10 tahun ini, FTSE 100 indeks utama UK meningkat sebanyak 5.5%. Pasaran Europe. Dunia melihat US market sebagai tempat perkumpulan syarikat yang terus berkembang, maju dan berteknologi tinggi. Namun, pasaran Europe dilihat sebagai pasaran yang tepu dan kurang dinamik perniagaan. Tetapi, pasaran ini mempunyai kekuatan tersendiri apabila kebanyakan syarikat Europe mampu menjual produk mereka ke seluruh dunia. Antara syarikat terkenal adalah Adidas, Audi, Siemens dan Infineon Technology. Risiko yang perlu diperhatikan. Masalah utama syarikat Europe adalah valuation syarikat yang selalunya tidak sama dengan syarikat-syarikat di Amerika Syarikat. Selain itu, perang di Ukraine dan kenaikan harga tenaga telah menyebabkan para pelabur menarik keluar hampir 100 bilion US dollar pelaburan mereka dalam pasaran saham ini tahun lalu. Indeks MSCI Europe mencatatkan kenaikan 6.5% dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini. Pasaran Jepun. Pasaran Jepun dikatakan rumah untuk syarikat high-tech dan high quality kerana banyaknya syarikat-syarikat ini dalam pasaran saham Jepun. Syarikat-syarikat ini sangat mesra pelabur di mana ia memulangkan kembali pelaburan pelabur dalam bentuk dividen dan buyback susulan balance sheet syarikat yang kukuh. Jepun juga mendapat manfaat daripada pembukaan semula China selain menjadi tempat pelancongan setempat. Kenaikan gaji pekerja tempatan membantu meningkatkan penggunaan domestik. Walaupun banyak syarikat yang tidak dikenali dunia, tetapi ada juga syarikat yang produknya digunakan dengan meluas di seluruh dunia seperti Sony, Nintendo dan Toyota. Risiko yang perlu diperhatikan. Prestasi pasaran saham Jepun yang
baik membuka peluang kepada pelabur untuk menjalankan aktiviti pengambilan untung. Kadar tukaran mata wang asing untuk yen juga menjadi salah satu risiko yang perlu diambil kira. Walaupun prestasi pasaran yang memberangsangkan, kejatuhan nilai tukaran yen mengurangkan keuntungan bagi para pelabur dari luar negara ini. Dalam tempoh 10 tahun, Nikkei 225 mencatatkan kenaikan sebanyak 9.3%. Pasaran baru atau emerging market. Pasaran baru tidak menumpukan pada satu negara sahaja tetapi merangkumkan pasaran bagi negara-negara membangun di seluruh dunia. Disebabkan tahap kemajuan yang berbeza, peluang untuk berkembang adalah lebih tinggi berbanding negara maju. Keadaan ini didorong oleh demografi penduduk yang lebih muda di mana ia mewujudkan golongan pekerja yang lebih ramai. 20 hingga 30 tahun yang lalu, prospek ekonomi di pasaran ini berteraskan komoditi dan memberikan gaji pekerja yang murah serta menjadikan ekspor yang rendah. Namun sekarang, ada dalam kalangan pasaran baru ini menjadi rumah buat syarikat inovasi dan berteknologi tinggi. Sebagai contoh, syarikat Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Selain China, pasaran baru ini didominasi oleh negara-negara Asia seperti India, Taiwan dan Korea Selatan. Pasaran baru ini biasanya lebih volatile atau tidak menentu. Kadar mata wang yang berkemungkinan menjadi kurang nilai dan piawaian urus takbir korporat yang lemah berbanding negara barat menjadi risiko yang perlu diperhatikan. Ini seringkali terjadi bagi negara yang mempunyai kawalan hak milik yang tidak dilindungi sepenuhnya, berkemungkinan disebabkan kurang pengasingan kuasa antara badan kehakiman dan kerajaan yang memerintah. Isu utama yang membelenggu untuk pasaran baru ini adalah perubahan kuasa yang lebih aman di mana para pelabur ingin melihat kepada politik dan pemerintahan yang lebih stabil. Secara keseluruhan, indeks MSCI Emerging Market untuk pasaran baru menunjukkan kenaikan sebanyak 3% dalam tempoh 10 tahun terakhir. Pasaran saham China. Setelah menghadapi ancaman COVID-19 yang berterusan melebihi 2 tahun, pemulihan ekonomi China dilihat menunjukkan peningkatan didorong sektor pengguna, tenaga hijau dan perbelanjaan secara digital. Jumlah simpanan pengguna yang tinggi diharap dapat membantu permintaan pasaran seterusnya meningkatkan pasaran ekuiti untuk tahun 2023. Walaupun ekonomi dilihat berkembang untuk suku pertama 2023, hal pembukaan semula ekonomi atau ekonomi restart ini tidak bertahan lama dan dilihat semakin pudar. Inilah risiko yang perlu diperhatikan. Jangkaan GDP China telah diturunkan dari 5.5% kepada 5.2% susulan permintaan domestik yang masih kabur dan kadar tidak bekerja untuk anak muda yang tinggi. Keadaan sektor hartanah yang masih lemah dan ancaman geopolitik antara US dan China dilihat merecatkan pertumbuhan ekonomi China. Jadi, mana satu market luar negara yang menjadi pilihan anda sebagai pelabur? Tinggalkan komen anda di ruangan komen. Bagi anda yang nak berminat nak ketahui cara melabur di pasar luar negara, boleh tonton video ini atau boleh ke website accountglobal.com. Terima kasih kerana sudi menonton video ini dan jangan lupa support channel Main Saham dan tekan butang subscribe. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.